Suhu tinggi direkodkan di beberapa negara Asia sejak beberapa minggu lalu selepas benua ini berdepan dengan fenomena haba panas sepanjang April 2023. Menurut laporan CNN, beberapa negara mencatatkan suhu tertinggi yang pernah direkodkan di Asia Tenggara. Gelombang haba terbentuk apabila udara terperangkap dan kawasan yang terjejas boleh mengalami cuaca yang sangat panas. Suhu yang luar biasa panas berlangsung sekurang-kurangnya 2 hari dan dalam kes yang melampau boleh bertahan beberapa minggu. Keletihan akibat terlalu panas kerana gelombang haba boleh membawa kepada penyakit yang lebih serius jika langkah berjaga-jaga tidak diambil dengan segera. Asia terus diancam dengan gelombang haba selari dengan ramalan saintis iklim mengenai 2023 di mana ia mungkin menjadi tahun paling panas di dunia. Malaysia juga tidak ketinggalan sebagai antara sebahagian negara-negara di Asia yang berdepan dengan cuaca panas berpunca daripada gelombang haba ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa negara-negara Asia sedang berhadapan dengan fenomena cuaca panas yang melampau ini. Teruskan menonton. Bermula April 2023, satu gelombang haba yang memecahkan rekod telah menjejaskan banyak negara Asia termasuk India, Bangladesh, China, Thailand dan Vietnam. Suhu panas yang berlaku di wilayah Asia Selatan ini dipengaruhi oleh pergerakan matahari yang menyebabkan berlakunya cuaca panas terburuk pada tahun ini. Suhu yang melonjak naik lebih daripada normal ini dipercayai berpunca daripada perubahan iklim dan kesannya terhadap penduduk akan menjadi lebih teruk. Gelombang haba yang melanda sebahagian besar negara Asia telah menyebabkan kematian dan penutupan sekolah di India serta suhu panas ekstrim yang memecah rekod di China. Menurut seorang ahli klimatologi dan sejarah cuaca menyifatkan suhu tinggi luar ini sebagai gelombang haba April paling buruk dalam sejarah Asia. Di China, media tempatan melaporkan bahawa rekod suhu panas untuk April itu termasuk Chengdu, Zhejiang, Nanjing, Hangzhou dan banyak kawasan lain di rantau lembangan sungai Yangtze. Suhu panas luar biasa juga dilaporkan di rantau Asia Tenggara pada April lalu, termasuk di Luang Prabang yang mencatatkan bacaan 42.7 darjah Celsius dipercayai tertinggi dalam sejarah negara Laos. Sementara itu, stesen pemantauan kerajaan di Tak, barat laut Thailand pula mencatatkan suhu 45.4 darjah Celsius dan bacaan itu melepasi paras tertinggi sebelum ini di Thailand iaitu 44.6 darjah Celsius di Ma Hong Son pada 28 April 2016. Di Bangladesh yang turut berdepan dengan krisis iklim, suhu telah meningkat melebihi 40 darjah Celsius di ibu negaranya, Dhaka, dan ia merupakan hari paling panas dalam tempoh 58 tahun sehingga menyebabkan permukaan jalan raya mencair. Dalam pada itu, negara jirannya iaitu India juga menjadi sangat terdedah kepada haba melampau sejak beberapa tahun kebelakangan ini dengan pakar-pakar bimbang suhu ekstrim menjadi lebih teruk pada tahun 2023. Bukan itu sahaja, suhu yang sangat luar biasa pada bulan lalu juga direkodkan di Asia Tengah termasuk di Kazakhstan yang mencatatkan bacaan 33.6 darjah Celsius. Suhu panas melampau di negara-negara Asia. Vietnam melaporkan suhu tertingginya dengan 44.2 darjah Celsius, manakala Laos juga berkemungkinan memecahkan rekod suhu harian paling panas. Filipina pula terpaksa memendekkan tempoh belajar di dalam bilik darjah selepas indeks haba mencapai zon bahaya yang mencerminkan gabungan haba dan kelembapan yang boleh membawa maut. Taburan hujan di Malaysia pula dianggarkan sebanyak 40% lebih rendah di beberapa kawasan yang boleh meletakkan pengeluaran minyak sawit berisiko di mana salah satu pengeluar terbesar dunia bagi komuniti ini. Di tempat lain di Asia, suhu terik di bahagian China, India dan Bangladesh juga telah direkodkan sejak beberapa minggu lalu. Wilayah Yunnan yang merupakan hub aluminium utama di barat daya China dilaporkan mengalami kemarau terburuk dalam tempoh sedekat pada April lalu. India pula dalam keadaan berjaga-jaga berikutan suhu yang meningkat menyaksikan penutupan sekolah di beberapa negeri dan menyebabkan sekurang-kurangnya 11 orang maut akibat strok haba selepas menghadiri satu acara. Keadaan terik yang dihadapi ini sedang menguji keupayaan kerajaan untuk melindungi kesihatan awam serta mencegah gangguan besar terhadap pertanian dan penjanaan kuasa dalam ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya akibat COVID-19. Fenomena El Nino, cuaca lebih ekstrim. Pada awal Mei 2023, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah pun memberi amaran mengenai kemungkinan besar fenomena cuaca El Nino akan berkembang dalam beberapa bulan yang akan datang sekaligus meningkatkan suhu global yang lebih tinggi dan berkemungkinan mencatat rekod kepanasan baru. Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO menganggarkan sekitar 60% kemungkinan El Nino akan berkembang menjelang akhir Julai sementara 80% peluang fenomena itu berlaku menjelang akhir September. El Nino merupakan sebuah corak iklim yang berlaku secara semula jadi dan ia biasanya dikaitkan dengan peningkatan haba di seluruh dunia.
Ia juga merupakan fenomena yang turut membawa insiden banjir dan hujan lebat di beberapa kawasan di dunia dan kali terakhir berlaku pada sekitar 2018 hingga 2019. Sejak 2020, dunia telah dilanda dengan fenomena La Nina yang bertentangan dengan fenomena El Nino dan ia berakhir pada awal tahun ini. Namun begitu, PBB menyatakan 8 tahun terakhir adalah tempoh paling panas pernah direkodkan walaupun kesan penunjukan La Nina turut berlaku dalam tempoh yang sama. Tanpa fenomena tersebut, situasi pemanasan global akan menjadi lebih teruk daripada apa yang dilihat sekarang. Menurut WMO, perubahan corak iklim ini akan berlaku setiap 2 hingga 7 tahun secara purata. Secara kebiasaannya, fenomena ini akan bertahan selama 9 hingga 12 bulan. Ia dikaitkan dengan pemanasan permukaan lautan pada bahagian tengah dan timur kawasan tropika yang terletak di lautan Pasifik. Peningkatan taburan hujan biasanya dapat dilihat di beberapa bahagian selatan Amerika Selatan, Selatan Amerika Syarikat, tanduk Afrika dan Asia Tengah. Manakala kemarau dahsyat pula dijangka berlaku di Australia, Indonesia dan bahagian selatan Asia. Semasa musim panas di hemisfera utara, aliran air panas daripada fenomena El Nino juga mampu mencetuskan ribut taufan di tengah dan timur lautan Pasifik. Gelombang haba dan pencemaran udara mengancam Asia Tenggara. Menurut laporan dari NBC News, gelombang haba yang melanda Asia Tenggara diburukkan lagi dengan peningkatan kadar pencemaran udara. Pakar-pakar juga turut memberikan amaran situasi di rantau ini lebih berbahaya dan boleh meningkatkan risiko kematian. Gabungan antara haba ekstrim serta kualiti udara yang buruk membawa kepada gangguan kepada sistem pernafasan, kardiovaskular dan buah pinggang. Impak-impak ini akan bertambah buruk apabila perubahan iklim memburukkan lagi gelombang haba dan pencemaran udara. Menerusi satu kajian yang diterbitkan tahun lalu, kajian mendapati bahawa haba ekstrim boleh meningkatkan risiko kematian sebanyak kira-kira 6% bagi penduduk California untuk tempoh 2014 hingga 2019. Kepekatan bahan zarah yang tinggi di udara yang sebahagiannya disebabkan oleh kebakaran hutan misalnya boleh meningkatkan risiko kematian sebanyak 5%. Sementara itu, saintis projek di Pusat Kajian Atmosfera Kebangsaan di Colorado, Amerika Syarikat pula menyatakan bahawa haba ekstrim dan kadar pencemaran udara yang tinggi berisiko memberi tekanan tambahan kepada sistem kardiovaskular. Haba akan menyebabkan saluran darah mengembang manakala pencemaran udara meningkatkan keradangan dalam paru-paru serta seluruh badan. Oleh itu, ia akan meningkatkan risiko serangan jantung, strok dan pelbagai masalah kardiovaskular. Impak kesihatan akibat haba ekstrim dan pencemaran udara adalah kebimbangan global, namun risikonya menjadi semakin serius di seluruh benua Asia dalam beberapa minggu dan bulan menjelang musim tengkujuh yang kebiasaannya berlaku dari Jun hingga Oktober. Kesimpulannya, fenomena gelombang haba yang berlaku ini dipercayai disebabkan oleh perubahan iklim yang mana mempengaruhi cuaca tidak normal dan fenomena dipanggil cuaca melampau. Gelombang haba yang berlaku di kebanyakan negara-negara Asia ini adalah berbahaya dan akan memberi impak yang besar bukan sahaja kepada kesihatan dan kehidupan manusia tetapi juga kepada tanaman dan ekonomi rakyat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.